Baiklah, terima kasih rakan tugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Di pagi yang mulia ini kita dipertemukan sekali lagi dalam rancangan Lampai Pagi Lintas langsung dari daerah Belait. Saya akan menemani bis kita juga mengusikan beberapa maklumat serta bahan visual untuk hari ini. Untuk makluman bis kita, keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini, Alhamdulillah dalam keadaan baik saja ya. Jadi apa saja yang bisa kita rancangkan pada hari ini, insya-Allah semoga ianya berjalan dengan lancar selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, Auda, saya akan mengongsikan dua makluman yang berlaku di sekitar kawasan daerah Belait. Yang pertama iaitu penutupan sementara separuh jalan sebahagian jalan di Lebuh Raya Lumut Belait yang telah bermula pada bulan Oktober lepas 20 Oktober 2021 sehingga 10 November 2021 dari jam 8 pagi hingga 5.30 petang, dan penutupan disebabkan oleh kerja-kerja pembaikan dan melapis semula aspal jalan di lebuh raya berkenaan. Dan kepada semua pengguna jalan raya agar mengambil maklumnya tentang perkara tersebut. Dan seterusnya, penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini 8 November 2021 sehingga 13 November 2021. Kecuali pada hari Jumaat dan Ahad yang mana akan bermula pada jam 12 tengah hari sehingga 1.30 petang. Dan kawasan yang terjejas ialah kawasan sepanjang Jalan Simpang 66, Jalan Sungai Lalit, kawasan Jalan Utama dan Jalan Pantai Sungai Liang, kawasan Merangking, Bukit Sawat dan sekitarnya. Dan penutupan disebabkan oleh kerja pemeliharaan kawat atas. Baiklah, Auda, sekarang kita akan saksikan bahan visual untuk hari ini. Tumpi merupakan salah satu makanan tradisi atau klasik orang-orang Kitani yang mana ianya selalu dihidangkan sewaktu minum petang. Ia adalah makanan yang ringan dan rasanya yang rangup serta cara pembuatannya yang cukup ringkas. Selalunya tumpi ini berbentuk bulat, kadangkala ada yang berbentuk segi empat. Tumpi ini memang sesuai dicelup dengan beberapa jenis kuah seperti kuah kari ayam ataupun kuah pekat ayam masak merah. Dan ada sesetengah orang menggunakan susu manis sahaja. Sememangnya tumpi ini memang cukup sesuai bila ianya dihidangkan bersama dengan teh ataupun kopi panas. Makcik Dayang Hadijah binti Muhammad sudah lama berpengalaman dalam pembuatan tumpi ini. Malah ianya menjadi makanan kegemaran untuk ahli keluarganya juga. Kerana kepandaian beliau dalam pembuatan tumpi ini, beliau telah mencuba satu resepi baru dari ciptaan beliau iaitu tumpi bawang. Dalam edisi ini, beliau juga mengongsikan beberapa info pengenalan tentang makanan ini. Tumpi bawang ini adalah sekian lama sudah dikenali di negara kita dan seperti mana di restoran India menggunakan bawang untuk roti canai mereka, dan makanya kita menggunakan bawang untuk tumpi kita. Di negara kita juga terdapat beberapa restoran yang menghidangkan roti canai yang diisi dengan bawang besar. Begitu juga dengan tumpi beliau. Dalam adunan tumpi makcik ini, penambahan bawang besar akan menghasilkan rasa yang manis dan bau yang sedap. Di samping itu, beliau juga ingin mengongsikan beberapa bahan untuk penyediaan tumpi bawang ini. Okey, bahan-bahannya adalah seperti tepung, telur, jurin, garam, air suam dan sedikit minyak untuk adunannya. Dan nanti kita menggunakan minyak secukupnya untuk menggoreng tumpi kita. Penyediaan makanan tumpi bawang ini sebenarnya cukup mudah dan ringkas kerana bahan-bahan yang diperlukannya ini kebanyakannya ada di dalam dapur kita. Cara pembuatannya cukup mudah. Kesemua bahan-bahan itu akan dimasukkan ke dalam satu bekas lalu menggunakan alat mesin berkuasa elektrik seperti mixer bagi memudahkan untuk semua bahan-bahan itu menjadi satu adunan. Setelah siap menjadi satu adunan yang lembut,
beliau akan mengambil secebis dari adunan itu berukuran seperti segenggam tangan. Lalu dibentukkan sehingga menjadi satu lilitan bentuk bulat seperti bola yang kecil dan disimpan di atas takir lalu diperap sekurang-kurangnya dalam masa 1 jam. Setelah siap dalam proses pemerapan itu, beliau akan menggunakan satu acuan khas yang diperbuat daripada kayu. Ini adalah bertujuan untuk memipihkan adunan bola itu menjadi satu bulatan yang sederhana besarnya. Setelah dipipih oleh acuan itu, adunan tumpi yang lembut ini terus dimasukkan ke dalam kuali yang berminyak dengan api yang sederhana panasnya. Setelah tumpi ini berubah seakan-akan warna perang, lalu diangkat dan disimpan di atas penapis minyak. Tumpi yang sudah siap dimasak bolehlah dihidangkan dengan kuah kari ayam, susu manis dan apa saja yang sesuai baginya mengikut cita rasa individu itu sendiri. Beliau juga ada mengongsikan tata cara untuk penyimpanan tumpi bawang ini boleh bertahan dalam jangka masa yang panjang. Jangka hayatnya tumpi bawang ini boleh bertahan dalam masa 3 bulan, tapi kita frozenkan. Terlebih dulu kita panggangkan dialah dan panggangkan tumpi ini di dalam alat pemanggang. Ya, saya nasihatkan pada belia-belia masa ini, pelajarilah makanan klasik ini dan apa saja makanan tradisi kita ya, supaya ianya tidak ditelan oleh zaman. Ya Oda, semoga apa yang telah dikongsikan tadi dapat lagi menyebarluaskan kepada orang ramai mengenai dengan jenis-jenis makanan orang-orang Ketani supaya suatu hari nanti makanan seperti tumpi ini tidak akan ditelan zaman.